Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi dalam pembelajaran faraid, ilmu faraid. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat. Pada pertemuan kali ini kita akan meninjau 3 lagi kes yang berkaitan dengan faraid yang kita akan cuba melihat atau kita akan mengaplikasikan teori-teori yang berkaitan dengan waris, bahagian-bahagian waris dan kaedah pengiraan yang perlu kita serahkan kepada setiap waris. Kita akan sambung pada kes 16, 17 dan 18. Kita mulakan dengan kes yang ke-16 iaitu seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah isteri. Maksudnya ada seorang isteri sahaja, ibu, dua orang anak perempuan dan 3 orang anak lelaki. Itu sahaja waris yang ada dalam family tree kepada si mati tersebut. Maka kalau kita andaikan gambar rajah keluarga tersebut ataupun gambar rajah kepada keluarga si mati adalah ada ibu, ada seorang isteri, ada 2 orang anak perempuan dan juga ada 3 orang anak lelaki seperti yang kita lakarkan ini. Mari kita lihat bagaimana agihan faraid kepada setiap waris yang ada. Seperti biasa kita senaraikan waris-waris yang ada iaitu ibu, isteri, 2 orang anak perempuan dan 3 orang anak lelaki. Kita mulakan dengan waris-waris yang mendapat secara fardu ataupun secara tetap. Dalam kes ini, 2 orang yang akan dapat secara tetap untuk dikategorikan sebagai waris ashabul furud iaitu ibu mendapat 1/6 kerana si mati tinggalkan zuriat. Manakala isteri si mati akan mendapat 1/8 kerana si mati meninggalkan zuriat juga. Dan baki kepada kes ini atas terma yang digunakan dalam faraid iaitu asobah bil ghair ataupun lebihan baki akan diserahkan kepada anak-anak si mati. Bila kita perhatikan kepada 2 pecahan yang ada dalam kes ini iaitu ada nombor 6 dan nombor 8, maka kita tentukan terlebih dahulu base number ataupun asal masalah dalam ilmu faraid iaitu menyamai dengan nombor 24. Maksudnya sifir 6 dan sifir 8 bertemu pada nombor 24. Kemudian kita tentukan saham bagi setiap waris dengan cara iaitu pertama sekali kepada waris-waris yang mendapat secara fardu 24 bahagi 6, 4 darab 1, 4. Dan 26 bahagi 8, 3 darab 1, 3. Itu adalah bahagian untuk ibu dan bahagian untuk isteri. Maksudnya 4/24, 3/24. Kemudian kita berbaki kepada selepas nilai 7 untuk ibu dan isteri ialah sebanyak 17. Itu maksudnya asobah bil ghair iaitu mendapat secara lebihan kerana total keseluruhan adalah 24. Cuba kita perhatikan kepada baki yang ada iaitu 17 sedangkan akan dikongsi oleh anak-anak si mati dengan ratio 2 bahagian untuk anak lelaki dan 1 bahagian untuk anak perempuan. Maka nilai tersebut agak sukar untuk dibahagikan. So dalam ilmu faraid kita perlukan satu bentuk tashih ataupun penjelasan semula kepada saham-saham ini melihat kepada bilangan zuriat si mati dalam kes ini. Kalau kita perhatikan, kita kata tadi anak perempuan menyamai 1 bahagian, anak lelaki, setiap seorang anak lelaki menyamai 2 bahagian. So jumlah bahagian sebenarnya kepada anak si mati ialah sebanyak 8 bahagian. So 8 bahagian ini sebenarnya berada pada nilai 17 itu. Disebabkan itu maka kita perlukan kepada rombakan saham itu dengan mencari tashih ataupun bermula dengan asal masalah yang baru. Iaitu kita mulakan dengan nombor bawah 24 darab 8 bersamaan dengan 192. 192. Jika nombor di bawah asal masalah itu darab dengan 8, maka di atas juga akan didarab dengan 8. So bahagian ibu 4 darab 8 menyamai 32, bahagian isteri si mati 3 darab 8 menyamai 24 dan bahagian anak-anak 17 darab 8 bersamaan 136 yang mana setiap anak perempuan dalam kes ini menyamai ataupun mendapat 17 bahagian dan setiap anak lelaki dalam kes ini mendapat sebanyak 34 bahagian. So inilah keseluruhan ataupun di hujung inilah pecahan-pecahan akhir yang kita perlu darabkan kepada harta sebenar si mati.
Mungkin dalam warisnya sama, tetapi nilaian harta bagi setiap si mati mungkin berbeza-beza. Tetapi pecahan akhir itulah yang akan didarabkan dengan harta sebenar si mati. Okay. So ini untuk kes yang bernombor 16. Kita berpindah kepada kes yang ke-17, iaitu seorang perempuan. Kali ini perempuan pula yang meninggal dunia dan warisnya ialah ibu, bapa, 2 orang anak perempuan dan 2 orang saudara perempuan seibu sebapa dan juga suami. Suami satu je lah. Okay. So ini adalah rajah kepada family tree kepada si mati. Si mati adalah perempuan, di sana ada ibu, ada bapa, ada suami, ada 2 orang anak perempuan dan 2 orang saudara perempuan seibu sebapa. Adik-beradik kandung sama ada kakak ataupun adik perempuan kepada si mati. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat kepada penyelesaian kes ini. Kita senaraikan terlebih dahulu keseluruhan waris-waris yang ada. Walau bagaimanapun kita kena buat saringan sebab dalam kes ini adik-beradik kepada si mati ataupun saudara perempuan seibu sebapa akan diblok ataupun dihalang ataupun istilahnya terdinding untuk mendapat harta pusaka disebabkan kewujudan ayah. Ayah dalam kes ini adalah orang yang agak power, orang yang lebih utama, bukan setakat utama, ayah itu jugalah ayah kepada saudara-saudara perempuan si mati tersebut. Selepas kita buat saringan kepada waris, kita akan beri kepada waris-waris yang mendapat secara fardu. Dalam bab ini, bapa akan mendapat 1/6 secara fardu, ditambah dengan asobah. Kenapa asobah? Kerana dalam kes ini, si mati tinggalkan zuriat perempuan. Mungkinkah ada baki? Kita kena selesaikan hingga ke penghujung penyelesaian. Ibu akan mendapat 1/6 kerana si mati tinggalkan zuriat. Suami si mati hanya layak mendapat 1/4 kerana si mati juga meninggalkan zuriat, dan anak perempuan mendapat 2/3 kerana dalam kes ini si mati meninggalkan lebih daripada seorang anak perempuan. Kita selesaikan dengan memerhatikan nombor bawah terlebih dahulu, iaitu ada nombor 6, ada nombor 4 dan ada nombor 3. Walaupun 6 itu boleh dibahagi dengan 3, tetapi 6 tidak boleh dibahagi dengan 4. Tetapi bila kita melihat sifir 3 nombor ini, dia boleh bertemu pada nombor 12. 12 dianggap sebagai base number kepada kes tersebut. Kemudian kita tentukan saham bagi setiap waris. Bermula dengan bapa, 12 bagi 6, 2, 2 darab 1, 2. 12 untuk ibu pun sama. Untuk suami, 12 bagi 4, 3, 3 darab 1, 3. Dan untuk anak perempuan, 12 bagi 3, 4, 4 kali 2, 8. Cuma kita perhatikan nombor-nombor saham yang di atas itu, rupa-rupanya bila kita jumlahkan, bernilai sebanyak 15. Bahkan tidak ada baki yang akan diberikan kepada bapa yang atas nama, atas kapasiti sebagai asobah. So dalam kes ini kita kena ingat balik salah satu kaedah dalam pengiraan faraid dinamakan sebagai al-aul, iaitu apabila saham-saham ataupun jumlah saham kepada waris itu melebihi daripada asal masalah yang sepatutnya. Asal masalah dalam kes ini sepatutnya 12, tetapi apabila kita jumlahkan keseluruhannya akan bertambah menjadi 15. Bagi jumhur fuqaha, bagi keempat-empat mazhab mengatakan abaikan asal masalah yang lama, maka jadikanlah asal masalah baru hasil daripada jumlah saham-saham yang di atas. Oleh itu, apabila kita selaraskan, impaknya adalah waris-waris akan mendapat nilai harta yang lebih sedikit jika didarabkan dengan harta sebenar. Kerana bapa akan mendapat 2/15, ibu akan dapat 2/15, suami akan dapat 3/15 dan anak perempuan akan dapat 8/15. Setiap seorang daripadanya bernilai 4/15. Itu sebenarnya impak dari sudut pengiraan yang mana waris-waris akan mendapat habuan yang lebih sedikit. Sepatutnya kalau harta itu 2 juta dibahagikan kepada 12, tetapi sekarang 2 juta dibahagikan kepada 15. So, setiap waris akan mendapat amount yang lebih sedikit berbanding pengiraan asal. Kes ini sekali lagi kita pernah sebut dalam kaedah pengiraan dengan nama kes al-aul. Itu nombor 17. Sekarang kita berpindah ke kes yang terakhir, iaitu kes ke-18. Yang sekarang ini seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu,
bapa, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa, 2 orang saudara perempuan seibu sebapa dan seorang saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik kandung lah. Okey, kalau ini rajah dia maksudnya si mati masih ada mak bapa. Nenek ini maksudnya mak kepada mak, ibu kepada ibu maksudnya nenek yang di sebelah ibu. Dan seorang lagi nenek sebelah bapa iaitu ibu kepada bapa. Kita kena faham susul galur setiap waris itu tidak berhenti kepada level dah mak ataupun nenek datuk, tetapi mungkin bersambung ke atas. Mungkin ke atas. Okey. Dan juga adik-beradik kepada si mati. Bila kita perhatikan, inilah waris-waris dia, tetapi dalam bentuk penyelesaian apabila kita lihat ada waris-waris yang akan didinding ataupun dihajar ataupun diblok kerana faktor waris yang lebih utama. Dalam kes ini, saudara perempuan dan saudara lelaki iaitu adik-beradik kandung si mati akan terdinding disebabkan wujudnya bapa. Kita kata tadi, bukan setakat bapa itu lebih kuat, lebih utama, bapa itu jugalah yang bertanggungjawab kepada adik-beradik si mati jika mereka masih kecil. Ibu akan blok kedua-dua nenek. Power seorang ibu ni, dia boleh blok nenek sebelah ibu, maksudnya mak dia dan juga mak mertua dia. Boleh sekali. So, dalam kes ini nampak saja senarai itu ramai, tetapi sebenarnya yang layak ataupun yang berhak adalah 2 orang sahaja, iaitu ibu dan juga bapa. Ibu dalam kes ini mendapat 1/6 kerana si mati meninggalkan lebih daripada seorang adik-beradik. Dia mempengaruhi juga seperti mana ayat 11. In kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Sekiranya si mati meninggalkan beberapa adik-beradik, maka ibu tadi akan mendapat 1/6 dan bakinya akan diserahkan kepada bapa atas nama Asobah bin Nafs. Itu nama terma yang digunakanlah. Tapi bahasa kita adalah lebihan ataupun yang berbaki. Ada tak baki? Bila kita perhatikan, dalam ini lebih mudah sebab ada satu fraction pecahan sahaja, maka 6 itulah yang akan dijadikan sebagai base number. Maka saham bagi ibu adalah 1, sebab 6 bahagi 6, 1, 1 darab 1 adalah 1. Itu adalah bagi ibu dan disebabkan jumlah adalah 6, 6 tolak 1 bernilai 5, maka portion yang paling besar dalam kes ini adalah untuk bapa si mati. Sebab apa? Dia adalah lelaki saja dalam tu yang berhak dan dia juga lah bertanggungjawab kepada keseluruhan sebenarnya family tree si mati. Dia adalah anak kepada nenek, kepada ibu, kepada sebelah bapa tu. Dia juga adalah bapa kepada saudara perempuan dan saudara lelaki yang ada dalam kes tersebut. So begitulah 3 lagi contoh kes yang kita dapat bawa pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita nampak apa yang kita applykan dari sudut mengingat kembali konsep waris, bahagian dan juga kaedah yang telah ditetapkan dalam pengiraan kes faraid. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.